A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Mari sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan kita membaca surah Fatihah insya-Allah. Al-Fatihah. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأستاذنا العظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا لبي علوي وأصولي وفروعهم، ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب مراقي العبودية شيخنا الحضرة المرحوم كياي نووي بانتن، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وعلى من نوى أسلفنا صالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب إني ذا صفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا. رب إني يا ذا صفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا. تحت باب رجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنيا. والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية. فأغثني وبه وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنيا. واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. رب إني يا ذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا. مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية. رب فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا
واهدنا ربنا قد هديت سادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا رب إني يا ذا الصفات العليا قائم بالفناء أريد عطيا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampunkan semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita, dan digolongkan kita dalam golongan hamba-hamba Allah Ta'ala yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita sama-sama berdoa moga-moga kita dikurniakan rahmat, dikurniakan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat berserta ahli keluarga kita, dan juga kita doakan kepada kedua orang tua kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Begitu juga dengan guru-guru kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Moga-moga ibu bapa kita dan guru-guru kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mereka dirahmati oleh Allah Taala, kita juga memperolehi rahmat daripada Allah Taala melalui mereka. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian Maraqil Ubudiyah yang disusun oleh Hadratil Marhum Kiai Nawawi Banten. Sampailah kita kepada bab yang memperjelaskan tentang mengenal syariat, tarikat dan hakikat. Ya, mengenal syariat, tarikat dan hakikat. Kalau dalam bahasa Arab disebut syariah, tariqah, haqiqah. Itu dia para jemaah sekalian. Ya, diperjelaskan sebelum mulai melakukan segala perkara, iaitu yang dijelaskan oleh Kiai Nawawi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai melakukan segala perkara yang diperintahkan berdasarkan syariat, engkau, iaitu sesiapa sahaja yang menuntut ilmu, dituntut untuk mengetahui bahawa hidayah, iaitu jalan yang akan dilalui menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari ilmu, iaitu jalan yang seseorang menuntut ilmu ini dia akan berjalan, yang mana jalan itu dia akan menuju kepada Allah Taala, dan hasilnya adalah dia memperolehi ilmu, dan dia akan memulakan perjalanan itu dengan disebut dengan bidayah. Bidayah berarti beginning, starting para jemaah sekalian, ya. Yang mana beginningnya itu, startingnya itu, ataupun disebut dengan bidayah, disebut syariah. Ya, disebut dengan syariat.
dalam bahasa Melayu kita lah, ataupun tariqah, disebut dengan perjalanan, ya, perjalanan yang akan sampai kepada puncaknya yang disebut dengan nihayah. Nihayah berarti penghujung, ending, ya, last part of it. Dan pada penghujungnya itulah yang disebut dengan haqiqah dalam bahasa Arab, ataupun hakikatnya. Kerana puncak dari segala hakikat adalah puncaknya adalah hakikat segala sesuatu. Hakikat diperjelaskan adalah buah daripada syariah dan tariqah secara bersama. Sama sebagai pendapat, ya, yang mana saya ulang sekali lagi, hakikat adalah buah hasil daripada syariat dan tarikat secara bersama-sama. Berarti apa? Mesti jalan sama-sama. Ya, syariat dia mempelajari, tarikat dia mengamalkan. Itu dia. Ya, dia mesti jalan bersama-sama, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Hujjatul Anam Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Lain halnya dengan pendapat Imam As-Sawi yang mengatakan bahawa hakikat itu semata-mata buah dari syariat. Ini pendapat para alim ulama lah, para jemaah sekalian, ya. Hidayah juga memiliki memiliki sesuatu ataupun perkara yang secara zahir atau batin, kerana mempunyai mempunyai dimension yang lahir, pasti memiliki dimension yang batin. Maksudnya bagaimana para jemaah sekalian? Hidayah pula, dia mau mendapatkan rahsia-rahsia dari Allah Subhanahu wa taala, dia mesti melalui ilmu yang zahir. Ilmu yang zahir tu bagaimana? Ya, contoh seperti apa? Dia kena belajarlah ambil wudu macam mana, angkat takbir macam mana. Nanti dia punya batinnya pula tu bagaimana? Dia sendiri dapat merasakan nikmatnya ambil wudu, nikmatnya beribadah solat, nikmatnya berdoa pada Allah Ta'ala. Tu maksud batin para jemaah yang dirahmati Allah. Tapi zahir mesti laksanakan. Maksud zahir mesti laksanakan tu bagaimana? Ya, dia kalau mau mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, dia mesti lakukan ibadah tersebut. Tak ada ceritanya orang tidak melakukan ibadah dan dia pun mendapatkan apa? Mendapatkan kenikmatan ibadah. Tak boleh. Kalau dia cuba untuk mendapatkan kenikmatan ibadah tanpa dia melakukan ibadah, maka sesatlah ajarannya. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Oleh sebab itu syariat adalah apa? Perkara yang zahir, ya, yang dilakukan dari hakikatnya, dan ia merupakan suatu suatu ilmu batin dari syariat. Kedua-duanya merupakan sesuatu yang lazim, iaitu yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya bagaimana para jemaah sekalian? Orang itu kalau dia bersyariat, ya, setelah itu dia mengamalkan bertarikat, barulah dia akan sampai kepada hakikat. Kalau dia tahu-tahu nakkan hakikat, tetapi dia belajar tapi dia tak amalkan, dia tak akan sampai kepada tarikat. Ataupun sebaliknya, dia belajar tapi dia tidak mengamalkan. Tadi dia tak belajar tapi dia nak mengamalkan, pun tak boleh. Jadi bagaimana? Dia perlu belajar dan dia perlu mengamalkan, baru dia sampai kepada hakikat. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Senang cakap macam ni lah para jemaah sekalian, ya. Apa ni tadi ustaz? Tak faham lah ustaz. Syariat, tarikat, hakikat ni semua tak faham lah. Ali tambah air, cold water. Apa ni? Beginilah para jemaah sekalian. Awak kalau nak dapat ijazah, awak mesti sekolah. Ya. Kalau awak tak sekolah, awak takkan jadi orang pandai. Kalau tak jadi orang pandai, awak tak akan dapat ijazah.
Jadi bagaimana? Nak jadi orang pandai, mesti belajar. Mesti sekolah. Ya. Sekolah, awak pergi sekolah tapi awak tak belajar. Awak pun takkan dapat sertifikat. Awak tak jadi orang pandai. Jadi pendek kata, mesti pergi sekolah, mesti belajar, barulah dapat sertifikat. Macam itulah para jemaah sekalian. Belajar pergi sekolah tu syariat, belajar tu tarikat. Hakikatnya sertifikat. Gitulah dia. Thank you Ali. Sebab itu diperjelaskan, syariat tanpa hakikat tidak berguna. Ya, syariat tanpa hakikat tidak berguna. Pergi sekolah tapi tak dapat sertifikat, tak ada guna para jemaah sekalian. Ya, dan tidak menghasilkan, tidak membuahkan. Sedangkan hakikat tanpa syariat batil katanya. Ya, iaitu tahu-tahu orang ni tak pergi sekolah, tak belajar, tahu-tahu dapat cert. Ini tipu punya cert. Macam itulah, batil, rosak amalannya. Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan daripadanya. Tu dia. Tak pergi sekolah, tak belajar, tahu-tahu dapat cert. Ini cert ciplak, tak boleh pakai. Gitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan persoalan di atas, berkata Hadratil Marhum Kiai Nawawi Banten, seorang penyair berkata, tasawuf adalah jika engkau jernih tanpa noda dengan mengikuti kebenaran Al-Quran dan agama, dan engkau menjadi khusyuk di hadapan Sang Pengkuasa, Sang Maha Berkuasa, berduka dan menangis atas dosa-dosamu sepanjang masa. Gitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada orang tak nak pergi, tak nak menuntut ilmu. Tahu-tahu mengharapkan apa? Tahu-tahu mengharapkan apa? Nak jadi wali. Tak boleh para jemaah sekalian, ya. Orang yang menuntut ilmu tu dan mengamalkan ilmunya belum tentu dapat jadi wali. Jadi senang cakap apa? Senang cakap, ya, jangan kita cita-cita dan jangan angan-angan nak jadi wali. Tuntut ilmu betul-betul, amalkan betul-betul, ibadah betul-betul. Itu perkara jadi wali ke tak jadi wali ke, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita pening-pening kepala. Ada orang tak boleh, ya. Ini kadang-kadang fahaman tak betul para jemaah sekalian. Fahaman mesti kasih betul. Fahaman kalau tak betul ni problem para jemaah sekalian, ya. Baik, seterusnya diperjelaskan oleh Imam Kiai Nawawi Banten radhiyallahu anhu warda'an, memperjelaskan Imam Sawi mengatakan syariat adalah hukum-hukum yang dibebankan Rasulullah dari Allah kepada kita. Yang dibebankan, maksud dibebankan apa? Iaitu syariat adalah hukum-hukum Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menyampaikan kepada kita. Ya, hukum-hukum syariat itu meliputi beberapa perkara. Satu disebut dengan wajib, dua sunnah, tiga haram, empat makruh, dan mubah. Mubah tu harus, boleh para jemaah sekalian, ya. Mubah. Selain itu ada pula yang mentarifkan, yang mendefinisikan syariat sebagai pelaksanaan agama Allah dengan menaati ataupun mentaati segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Itu maksud dengan syariat. Bagaimana pula dengan maksud tarikat pula para jemaah sekalian? Adalah melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram, dan memalingkan diri daripada perkara-perkara yang mubah, iaitu yang tidak bermanfaat. Mengutamakan sifat wara', iaitu berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh. Ya, kadang-kala orang itu bagaimana? Ini haram, okey. Makruh, bagaimana?
makruh. Dia tak haram apa, jadi okeylah. Ini pun tak mahu para jemaah sekalian. Kita jalan sebagai seorang murid, seorang orang yang menuntut ilmu. Kalau boleh perkara makruh pun kita hindarkan para jemaah sekalian. Ya, yang dapat ditempuh antara lain melalui riadah. Ya, melalui riadah. Bagaimana kita nak mengamalkan agar supaya kita ini dapat mengamalkan perkara yang wajib, dapat mengamalkan perkara yang sunnah, dapat meninggalkan perkara yang haram, dapat menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bersikap warak agar supaya tidak terjerumus, ya, tidak terlibat di dalam perkara yang haram ataupun perkara yang makruh. Ini semua dapat dilalui dengan riadah. Dalam bahasa Arab disebut riadah. Apa itu riadah para jemaah sekalian? Ya, kalau bahasa Arab makna dulu-dulu riadah tu ibadah. Ya, contoh, ni perkara wajib kan? Okey, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perkara wajib kan? Solat, itu namanya riadah, melaksanakan. Perkara sunnah, bagaimana perkara sunnah? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau buka puasa, buka dengan kurma, maka amalkan, sunnah hukumnya. Ya, kita dengar ada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang haram. Contoh, bagaimana, ramai orang duduk sana, apa tu? Dia sedang apa? Dia sedang tengok, dia sedang mengadakan sesuatu yang mendatangkan haram. Jadi bagaimana? Kita nak jalan-jalan, kita nak jalan situ, sebab situ adalah jalan yang dekat, tapi gara-gara ada haram, kita pusing sikit lah, ya, kita corner sikit para jemaah sekalian, jalan jauh sikit supaya tak kena perkara yang haram. Ya, ada apa tu orang dekat situ ramai-ramai, tak sure lah haram ke halal ke. Jadi bagaimana? Tak payah, kita cari jalan lain lah. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Begitulah yang dijelaskan oleh para alim ulama, ya. Jadi bagaimana, ya, yang dinamakan tarekat belajar, yang dinamakan tarekat, kita kena amalkan apa yang kita belajar. Syariat tadi belajar para jemaah sekalian. Tarekat perjalanan, maka kita perlu amalkan. Kalau kita tak amalkan, tak boleh para jemaah sekalian. Berarti belajar kita tidak ada hasilnya. Nanti tak ada hasilnya, ke ujung dia tak sampai dekat hakikat. Nanti tak dapat cert, tak dapat report book, susah. Sebab apa? Berhenti tengah jalan. Macam itulah, ya. Dan diperjelaskan para jemaah yang dirahmati Allah, sedangkan ilmu hakikat adalah memahami hakikat sesuatu seperti hakikat asma. Asma adalah perkataan plural daripada perkataan isim. Al-ismu dalam bahasa Arab itu adalah nama, makna dia nama. Al-asma adalah plural daripada singularnya isim, iaitu al-asma. Asma berarti nama-nama, sifat dan zat. Nama-nama, sifat dan zat siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahsia-rahsia Al-Quran, rahsia-rahsia perintah Allah Ta'ala, rahsia-rahsia larangan-larangan Allah Ta'ala, hukum mubah dalam syariat, rahsia-rahsia alam ghaib yang tidak dapat diperolehi, ya, dari seorang guru. Sebab apa tak dapat diperolehi daripada seorang guru pada jemaah saya? Sebab awak pergi sekolah, teacher cuma setakat ajar awak, okay children, open the book, okay now follow me how I read. C-A-T, cat, C-A-T, cat. Awak nak tahu itu cat, macam mana itu cat, nanti teacher akan tunjuk gambar. Cat macam gini, dia ada kaki 4, ya, dia ada mata 2, telinga dia ada ekor, badan dia bulu-bulu. Jadi kalau awak mau rasakan itu cat, awak perlu ada cat. Bila awak ada cat, baru awak tahu, macam gini rupanya cat. Bila cat tu jinak, awak panggil dia lari, dia naik, dia pun naik atas awak, dapat awak rasakan, macam gini cat. Itu dia hakikat para jemaah sekalian, ya. Jadi
Guru tu dia cuma tunjukkan saja. Dia ajar awak saja. Awak kena jalan sendiri. Dan cara awak jalan, awak kena jalan macam mana yang guru telah ajarkan awak jalan. Jadi kalau guru mengajarkan awak solat di malam hari, jangan awak, tahajud dah belajar je tahajud tapi tak amalkan tahajud, maka awak takkan dapat rahsia tahajud. Guru mengajarkan awak Al-Quran tapi awak setakat apa? Datang jumpa guru, ngaji, lepas tu balik tutup. Tapi awak tak pernah buka Al-Quran.